Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke saluran Coretan Biologi. Dan dalam video kali ini, kita akan membincangkan mengenai nutrisi dan sistem pencernaan manusia, bahagian 1. Baiklah, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan pencernaan? Pencernaan ialah satu proses untuk memecahkan makanan yang kompleks kepada bentuk yang lebih kecil yang boleh diserap dan digunakan oleh tubuh badan kita. Jadi pencernaan terbahagi kepada dua, iaitu pencernaan fizikal dan juga pencernaan kimia. Pencernaan fizikal merupakan pencernaan yang melibatkan tindakan mekanikal. Contohnya macam mengunyah dan peristalsis. Manakala pencernaan kimia pula melibatkan tindakan-tindakan enzim. Ini pula merupakan gambar rajah struktur sistem penghadaman. Sistem penghadaman terdiri daripada saluran elementari yang panjang yang meliputi mulut, esofagus, perut, usus kecil, usus besar sehinggalah ke dubur. Selain daripada saluran ini, terdapat juga organ-organ lain yang terlibat dalam sistem pencernaan dan penyerapan nutrisi seperti hati, pundi empedu dan pankreas. Proses pencernaan sebenarnya bermula sewaktu kita mula mengunyah. Ketika ini, penghasilan air liur berlaku dan terdapat enzim yang kita panggil sebagai enzim amylase. Amylase ialah enzim yang boleh menguraikan kanji kepada maltosa, iaitu sejenis gula dwisakarida melalui proses hidrolisis. Perhatikan 3 huruf di hujung perkataan amylase. Kebanyakan daripada enzim mempunyai imbuhan ASE di belakangnya, manakala perkataan di hadapannya biasanya merujuk kepada substrat enzim tersebut. Dan salah satu substrat untuk amylase ialah amilosa, iaitu sejenis kanji. pH air liur adalah hampir neutral kerana ini ialah pH yang optimum untuk enzim amylase berfungsi. Seterusnya, mari kita lihat apa fungsi epiglotis. Pernah tak anda mengalami hidung tersumbat? Apa yang kita akan cuba buat lepas tu? Kita akan cuba bernafas ikut mulut kan? Macam mana pula bila kita sedang makan? Bila kita makan pun kita akan gunakan mulut juga. Tapi makanan tu tak masuk pun dalam paru-paru. Bagaimana boleh terjadinya begitu? Jawapannya ialah terletak pada epiglotis. Epiglotis akan menutup saluran pernafasan iaitu trakea sewaktu kita menelan makanan. Ini untuk mencegah makanan daripada masuk ke saluran yang tidak sepatutnya. Apabila kita menelan, ianya akan masuk ke dalam esofagus. Jadi, apa yang berlaku sekiranya epiglotis gagal berfungsi? Kemungkinan akan berlakunya masalah tercekik apabila makanan masuk ke dalam saluran pernafasan dan menghalang pengaliran udara. Kemudian, kita tengok pula pembentukan bolus dan tindakan peristalsis. Dah siap kita kunyah makanan tu dah bercampur dengan air liur dan ditelan, maka bolus pun terbentuk. Bolus ni lebih kurang macam berbola makanan lembut yang akan digerakkan melalui esofagus oleh tindakan peristalsis. Sewaktu peristalsis terjadi, akan berlakunya pengecutan dan pengenduran sepanjang esofagus untuk menolak bolus. Pernah makan tak coklat dalam tiup plastik tu? Prinsip dia lebih kurang sama je. Bila kita nak gerakkan coklat tu, kita akan picit plastik tu dan gerakkan coklatnya sampailah keluar daripada plastik kan? Peristalsis pun akan tolak makanan dalam esofagus untuk memasuki perut. Okey, sekarang bolus makanan dah pun masuk dalam perut. Apa pula proses yang seterusnya? Dinding perut sebenarnya terdiri daripada sel-sel epitelium yang membentuk kelenjar
Gester. Bentuknya lebih kurang macam dalam gambar ni, membentuk macam jejari. Kelenjar gester terdiri daripada 3 jenis sel, iaitu sel asas, sel parietal dan sel mukus. Sel utama akan mengeluarkan pepsinogen, iaitu bentuk tidak aktif bagi enzim pepsin. Sel parietal pula merembeskan asid hidroklorik yang sangat kuat dan sel mukus pula menghasilkan mukus. Pengaktifan enzim dan pencernaan protein. Kita sudah mengetahui bahawa sel asas merembeskan enzim pepsin dalam bentuk yang tidak aktif dan sel parietal merembeskan asid hidroklorik. Tapi kenapa? Asid hidroklorik berfungsi untuk menyediakan keadaan perut dengan pH yang rendah, iaitu sekitar 1.5 hingga 2.0. pH yang rendah di sini mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, untuk menukarkan pepsinogen kepada pepsin. Istimewanya pepsin perlu diaktifkan dahulu sebelum digunakan. Apa sebabnya ya? Cuba bayangkan, sekiranya enzim pepsin sentiasa aktif walaupun dalam keadaan tiada makanan. Apakah yang akan terjadi pada dinding perut sedangkan dinding perut pun terdiri daripada protein? Selain itu, asid hidroklorik juga berfungsi untuk membunuh bakteria dalam makanan dan juga merencat amylase ileol. Ingat semula pH yang sesuai untuk amylase bekerja. Untuk melindungi dinding perut daripada dimusnahkan oleh asid hidroklorik, sel-sel mukus akan merembeskan mukus untuk menyaluti dinding perut. Maka, dengan semua keadaan ini dipenuhi, campuran makanan dengan asid hidroklorik dan pepsin menukarkan makanan ke dalam bentuk separa cecair yang disebut sebagai KIM. Pepsin menukarkan protein yang ditambah dengan air kepada polipeptida untuk langkah yang seterusnya. KIM yang telah diproses akan dilepaskan ke dalam duodenum sedikit demi sedikit apabila sfinkter mengendur. Okey, pencernaan di perut dah pun selesai. Kita tengok pula pencernaan di usus kecil. Usus kecil terdiri daripada 3 bahagian yang bermula dengan duodenum, diikuti dengan jejunum dan ileum. Pencernaan di usus kecil juga melibatkan beberapa organ dan struktur lain, seperti yang dipaparkan dalam gambar rajah ini, seperti hati, pundi hempedu, ductus hempedu, pankreas dan ductus pankreas. Sekarang kita cuba lihat pula fungsi 3 organ dan struktur ini, iaitu hati, pundi dan ductus hempedu. Hati mempunyai pelbagai fungsi yang penting dalam badan, termasuklah dalam sistem pencernaan. Hati menghasilkan hempedu yang beralkali dan disimpan ke dalam pundi hempedu sebelum disalurkan ke duodenum. Hempedu berfungsi untuk mengemulsikan lemak menjadi titisan-titisan yang lebih kecil agar luas permukaan lemak tersebut lebih besar untuk tindakan enzim. Selain itu, hempedu dapat menetralkan KIM dari perut yang berasid dan menyediakan pH 7.6 hingga 8.6 yang bersesuaian untuk enzim-enzim di duodenum. Selain hati, pankreas juga merupakan organ yang penting untuk pencernaan. Pankreas menghasilkan 3 enzim yang digunakan untuk pencernaan di duodenum yang disalurkan melalui ductus pankreas. 3 enzim tersebut ialah amylase, trypsin dan lipase. Ketiga-tiga enzim ini menjalankan fungsi memecahkan molekul dengan kehadiran air ataupun disebut sebagai hidrolisis. Amylase memecahkan kanji kepada maltosa, tripsin menguraikan polipeptida kepada peptida dan lipase memecahkan lipid kepada asid lemak dan gliserol.
Pencernaan bersambung ke bahagian jejonom usus kecil. Kebanyakan pencernaan di sini ialah untuk memecahkan molekul kepada bentuk yang paling asas. Pencernaan karbohidrat yang berlaku di sini ialah untuk memecahkan gula dwisakarida seperti maltosa, sukrosa dan laktosa. Maltosa dipecahkan kepada glukosa oleh enzim maltase. Sukrosa pula diuraikan oleh enzim sukres kepada glukosa dan fruktosa. Manakala laktosa pula dipecahkan oleh laktase untuk menghasilkan glukosa dan galaktosa. Kesemuanya gula dalam bentuk monomer. Di sini juga lebihan lemak atau lipid yang ada akan dicernakan oleh lipase dan membebaskan asid lemak dan gliserol. Manakala peptida juga akan dipecahkan kepada monomer-monomer protein iaitu asid amino oleh enzim erepsin.